Bacaan lafzul jalalah. Lafzul jalalah tu apa? Lafaz kalimah Allah. Jadi kalimah Allah ni special. Kita tak boleh lafaz macam biasa. Dia ada dua jenis kaedah bacaan. Pilihan bacaan dia ada dua. Yang pertama kita baca nipis. Yang kedua dibaca tebal. Okay, kita nak baca nipis bila kita jumpa baris bawah. Okay, syarat dia baris bawah jumpa dengan perkataan Allah. Okay, yang nipis ni biasanya orang tak salah baca. Orang boleh baca, dibaca macam biasa. Okay, Bismillahi. Bacakan contoh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, millah. Bacaan biasa sahaja. Okay, yang biasa orang tersalah baca pada bacaan tebal. Okay, jangan baca direct. Dia kena tebalkan apabila baris atas atau baris depan berjumpa perkataan Allah. Jadi kalau kita lihat contoh pertama untuk baris atas, jumpa perkataan Allah. Indallahi. Tebalkan dawah. Bacakan 1, 2, 3. Indallahi. Okay, dawah. Okay, jangan baca indallah. Tak boleh baca dallah. Sebab ni perkataan Allah istimewa, jadi bacaan dia istimewa. Sama juga dekat sebelah. Jangan baca Abdullah, dula. Dia bukan dula, tebalkan. Abdullahi. Bacakan. Abdullahi. Okey, itu dia cara bacaan lafzul jalalah. Sebelum kata Allah tu perhatikan baris dia bagaimana. Okay, saya teruskan. Seterusnya bacaan waqaf di hujung kalimah. Okay, apabila kita berhenti, cara bacaan dia tak sama dengan kalau kita sambung. Okay, jadi dia ada beberapa pilihan. Kita tengok yang dalam highlight warna biru tu. Apabila baris atas, bawah atau depan, ataupun tanwin 2 baris bawah, 2 baris depan. Okey, maknanya dekat sini ada 5 tanda. Okey, apa perlu buat? Kita matikan huruf yang terakhir pada kalimah terakhir kita nak berhenti tu. Sebagai contoh, boleh lihat pada buku, contoh dia, perkataan asal dia adalah la roiba. Okay, kalau kita nak berhenti, jangan baca ba tu dimatikan. La roib. Matikan huruf ba tu. Cuba. La roib. La roib. Okey, itu cara kalau kita nak berhenti bacaan. Okey, jangan baca ba tu. Ba tu dah tak ada bunyi. Berubah tanda sebab kita nak berhenti. Okey, yang ni asal perkataan ilmin. Okay. Bila kita nak berhenti, matikan huruf terakhir, dia jadi ilm. Bacakan. Ilm. Betul. Mula sebut lam, lepas tu rapat bibir untuk huruf mim tu. Ilm. Okey. Dia jadi susah sikit sebab di sini ada 2 huruf yang sukun, huruf mati, dua-dua kita kena bunyikan. Okey. Ini dia kena banyak praktis. Contoh. Okey, asal perkataan tu ilmu lah. Ilmin, tapi tak boleh baca min. Tu kata I-L-M, ilm. Okey, kita teruskan. Perkataan asalnya adalah mu'minuna. Kita nak berhenti, na tu tak ada bunyi. Baris nun tu diubah menjadi mati sebab berhenti. Okey, akan jadi mu'minun. Panjang. Dia akan jatuh hukum ma'arid li sukun. Bacakan. Mu'minun. Kita tengok bawah asal perkataan al-walidani. Bila nak berhenti, ni tu dah tak ada bunyi. Kena matikan. Al-walidan. Al-walidan. Okey. Jangan baca ni juga. Tidak ya. Sebab kita berhenti. Okey. Kemudian kita lihat seterusnya. Apabila kita jumpa tanwin baris 2 atas. Okey. Perhatikan tanwin 2 baris atas akan ada alif sebelah dia. Asal perkataan hakiman.
Tapi bila berhenti akan jatuh hukum mat iwat. Kita buang satu tanda, dua harakat. Okey, bacakan Hakimah. Hakimah. Okey. Jadi yang ni jaga-jaga. Hukum mat iwat ni jangan tersalah baca. Biasanya orang baca macam mana? Hakim. Orang akan matikan huruf mim. Tidak ya. Alif yang terakhir jadi mim masih berbunyi. Cuma beza dia kita buang dia satu tanda, dua harakat. Okay, kemudian kalau kita baca-baca nak berhenti berjumpa dengan ta marbutah. Ta yang bulat ni di hujung sekali. Okay, di akhir perkataan tak berhenti, jangan baca dia jadi huruf ta, kena tukar kepada huruf ha sebab dia ta yang tertutup. Asal perkataan wal akhirati, tapi ti tu tak ada bunyi. Dia jadi wal akhirah. Sebutkan. Wal Akhirah. Okey, itu cara bacaan bagi bila nak berhenti pada ta marbutah. Jadi bacaan berbeza bila kita sambung dan juga berhenti. Kita teruskan di pelajaran minggu lepas, saya ulang. Okay, tanwin berjumpa dengan hamzah wasal, bukan sukun ya. Sebab ada tempat dia bukan sukun, dia jumpa dengan sabdu. Okey, jadi dia ada, dia tak boleh baca direct, dia ada step-step, ada langkah yang perlu kita buat. Okay, tanwin tu tak kira lah selari ke tak selari ke, janji dia tanwin, 2 baris atas, 2 baris bawah, 2 baris depan. Okay, tanwinnya bagaimana? Jumpa dengan hamzah wasal, alif kepala bujuk. Okay, kalau perhatikan, beza dia dekat sini. Okay, asal perkataan adalah ron. Sekejap saya besarkan. Okay, asal perkataan ro tu ya, asal perkataan yang sebelah kanan ya. Tapi bila kita baca dia macam sebelah kiri. Asal perkataan ron, kalau lihat dalam kotak kuning sebelah kiri tu dia dah tak jadi ron, dia jadi ro satu baris. Okay, daripada tanwin buang satu baris. Dah buang kena ganti sesuatu, kita ganti nun berbaris di bawah selepas tanda huruf yang ada tanwin tu. Kalau perhatikan sebelah kanan tak ada nun. Tapi sebelah kiri ada nun. Sebab kita dah buang tanda ro satu baris tambah nun berbaris bawah sahaja. Kawankan dengan huruf lam yang ada tanda sukun tersebut. Okey, bacakan cara bacaan yang sebenar sebelah kiri. Khaironil wasiyatu. Sebutkan. Khaironil wasiyatu. Okey, boleh. Okey, jadi itu dia bacaan yang pada buku. Kalau tengok satu lagi contoh, saya keluarkan dekat sini. Asal perkataan qaryatin. Lepas tu istad'ama. Okay, tapi tak boleh baca direct. Daripada qaryatin jadi qaryati. Jadikan dia satu baris. Kita tu jadi satu baris. Walaupun dia tertutup, kita jadikan dia huruf ta. Ta, 2 titik. Buang dia punya tanwin jadi satu baris. Kemudian tambah nun berbaris bawah. Dia akan jadi nis. Kenapa nis? Sebab nun tu nanti kawan dengan huruf sin. Dia akan jadi nis lah. Contoh kedua pada buku ni dalam surah Kahfi ya, muka surat 302 ayat 77. Qaryati nistad'ama. Bacakan. Qaryati nistad'ama. Ambil ni je lah. Ambil ni. Okay. Tengok kat situ. Okey, itu dia bacaan bagi tanwin berjumpa dengan hamzah wasal ataupun dikenali sebagai nun wikayah. Ada separuh Al-Quran dia akan letak dekat tepi. Ada Al-Quran yang sekarang ni dia dah letak dekat tepi cara bacaan macam mana. Yang ni dia tak boleh baca direct.
Satu lagi contoh minggu lepas, ingat tak dekat mana saya terangkan? Ada lagi, saya keluarkan 3 contoh untuk hukum ni. Okay, satu lagi pada surah Al-Ikhlas. Yang ni. Kul huwallahu ahad. Baca Betul. sambung. Betul. Kalau baca sambung. Kalau biasa kita baca Qul huwallahu ahad. Kita matikan huruf dal tu. Sebab kita nak berhenti. Itu kalau kita wakaf biasa. Kalau kita nak baca sambung, dia tak jadi ahad dah. Dia akan jadi ahadu. Okay, sebab apa? Sebab dal tu baris tanwin, jadikan dia satu baris. Okay, kemudian tambah nun baris bawah jadi ni. Ni kawan dengan lam jadi nil. Kat sini je. Mungkin ada pernah dengar. Kalau yang pernah solat jemaah dekat tarawih kat masjid, dia ada baca direct. Sebab tindik. Ahadunillah. Alhamdulillahus samad. Betul. Okay, jadi kalau anda semayang jaga-jaga. Okay, kalau kita baca Qul huwallahu ahad. Tarik nafas baru sambung Allahu samad. Itu cara bacaan yang sebenar, wakaf sempurna. Sebab kita berhenti dan tarik nafas. Okay, kalau kita tak berhenti, kita baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ni tak berhenti. Jadi kita punya bacaan tu dah salah. Dia tak boleh Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tak boleh. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Okey, jadi jaga-jaga bacaan ketika solat. Boleh praktis lah kalau yang biasa kita baca, sebab ni 3 ku kan sebelum tidur ataupun setiap pagi. Boleh praktis. Okay, boleh praktis, perbaiki bacaan. Kalau berhenti dengan sempurna, tarik nafas. Kalau kita sambung, ubah dia punya bunyi sedikit. Okey, itu dia hukum nun al-wikayah. Okay, dia ada dalam 30. Kalau dia duduk di tengah-tengah lah. Kalau dia duduk kes yang macam ni, bersambung dengan satu ayat, dia ada dalam 60 lebih. Okay, ada satu surah tu dia banyak. Saya tak ingat surah apa. Okey, habis nun al-wikayah. Kita masuk kepada nota tambahan. Okay, minggu lepas saya ada bagi kan? Saya rasa saya ada bagi kot. Ada bagi. Okey. Jadi yang pertama adalah bacaan imalah. Imalah apa maknanya? Imalah maknanya miring. Ya, apa yang miring? Sebutan bacaan kita yang miring. Kalau perhatikan ini dalam surah Hud ayat 41, muka surat 226. Okay, ada diamond di bawah huruf roh. Okay, ada tempat dia letak dot. Okay, dot besar bawah roh. Roh tu tak ada baris. Okay, jangan baca majro, tak boleh baca roh. Dia tak ada baris atas. Jangan baca majri, dia tak ada baris bawah. Okay, kita kena bunyi dia seakan-akan menyebut X-ray. Jadi majreha, sebutkan. Majreha. Betul. Re tu nak baca berapa harakat? 2. Sebab dia ada huruf alif. Dia 2 harakat. Sebab apa? Sebab ada alif kecil tu. Okay, dia hukum imalah. Lepas tu dia kawan dengan alif ni jadi mak asli. Okay, ingat kisah dia berkenaan kisah Nabi apa? Ni Nabi Nuh. Surah Hud tapi ada kisah tentang Nabi Nuh yang mana dia naik bahtera. Okey, naiklah kamu dengan menyebut nama Allah ketika berlayar. Kan naik bot tu dia. Datang bunyi re. Okey, kemudian kita teruskan bacaan yang seterusnya, bacaan unik Ishmam. Okey, tak ada dalam buku tambahan. Ishmam apa maknanya? Ishmam maknanya muncung. Ini dalam surah Yusuf ayat 11, 2, 3, 6. Ya, siapa yang ada Al-Quran boleh buka terus. Okay, tanda terus dalam Al-Quran. Okay, dibaca sewaktu menyebut man. Okay, kat mana? Dekat sini. Boleh buka. Saya tunggu sekejap. 2, 3, 6.
Muka surat 236 ayat 11. Okay, cari diamond ataupun dot besar. Itu simbol dia. Ishmam punya simbol sama ada diamond ataupun dot besar. Okay, di atas huruf mim. Tak mana. Dia dah jumpa dah. Okey. Ini kisah tentang Nabi Yusuf di mana masa dia kecil abang dia nak bawa dia pergi berdagang sebelum dicampakkan ke telaga. Okey, perigi buta. Okey, dia tengah bermain satu tempat, abang dia berbincang. Jadi, abang dia muncungkan bibir menunjukkan sesuatu. Okey, jadi masa sebut man, jangan baca direct. La tak man. Okey, kalau baca direct apa jadi? Bacaan kurang tepat. Kita panggil dia kesalahan kecil. Dia tak ada kesan kecil, bukan kesan kecil. Kesalahan yang perlu dielakkan. Okey, mengaji ni dia ada dua kesalahan. Satu kesalahan besar kalau mengubah makna. Yang kedua, kesalahan biasanya pada sebutan lah. Yang mana kesalahan tu jadi tak sama macam sunnah Rasulullah. Kenapa Raif? Kejap Okey, jadi yang ini kita nak baca macam mana Rasulullah baca. Jadi ini yang kita perlu buat, bacaan Ishma, muncungkan bibir 100%. Betul-betul muncung masa sebut man. Jangan lupa mesti dengung sebab nun sabdu, baru baca na panjang. Okey, bacakan perkataan tersebut. La ta'manna. La ta'manna. Lagi sekali. La ta'manna. La ta'manna. Okey, dia macam ada bunyi manuna. Okey, sebab kita bukan bibir. Okey. Okey, itu dia bacaan Ishmam, bacaan yang kedua. Kisah Nabi Yusuf. Okay, kemudian kita tengok bacaan seterusnya, bacaan tashhil. Okay, boleh rujuk muka surat 481. Okay, tashhil ni apa? Tashhil ni melayang. Okay, surah Fusilat ayat 44. Kali ni bukan diamond. Kali ni dia letak dot besar dekat atas huruf alif. Okey. Jadi asal Fusilat ayat 44. ayat surah Fusilat ayat 44. Okey, asalnya dia ada dua hamzah. Hamzah pertama hamzah atas alif tu. Atas alif tu ada hamzah sebenarnya. Okey, jadi asalnya tapi orang Arab tak boleh nak sebut. Okey, kalau dia sebut bacaan tu dia kurang cantik. Tajwid mencantikkan bacaan. Jadi kita letak bunyi tashhil, bunyi yang melayang. Okay, jamiyun. Bacakan. Jamiyun. Betul, lagi sekali. Jamiyun. Jamiyun. Okey, itu cara bacaan tashhil, bunyi melayang. Jangan baca jangan baca direct Kesalahan yang biasa berlaku orang baca direct Dia kata dot ni mesti tersalah ni, masalah printing. Bukan masalah printing. Memang dia letak simbol dia dot besar kat situ. Cuma jangan baca direct sahaja. Okay, habis bacaan tashhil, kita tengok bacaan saktah. Okay. Minggu lepas kita dah belajar belum saktah ni? Sudah Ustazah berhenti sampai situ. Kan saya berhenti di sini kan bacaan. Okey, saktah. Saktah apa? Saktah tu kita berhenti sebentar tanpa putus nafas. Kita memberhentikan bacaan pada tanda sin. Sin untuk apa? Sin untuk saktah. Simbol dia sin, duduk sama
duduk dia tinggi daripada huruf dan juga baris. Duduk atas kat situ. Dan kita berhenti dengan niat kita sambung bacaan tanpa putus nafas atau kita ambil nafas baru. Okay, dia berhenti sekejap je. Berapa lama, gerakkan 2 jari baru sambung. Okay, tapi kalau dalam kes ni dia sambung dengan tanda waqaf, kita nak pilih mana? Saktah ke waqaf? Cuba teka. Kalau sebab saktah ni, contoh yang dibagi ni, contoh yang pada skrin ni, saktah tu datang dengan tanda waqaf. Okay, nombor 1 tu tanda waqaf lah. Kita kena baca dengan waqaf ke kita kena baca dengan saktah? Baca dengan saktah. Saktah. Betul. Okey, kita baca dengan saktah sebenarnya lebih baik sebab saktah ni melibatkan ayat terkejut. Okey, saktah ni melibatkan ayat terkejut. Jadi kalau baca walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'syan syadida. Okay, dia berhenti. Saya tak ambil nafas pun tadi. Okay, cuba daripada walam sampai syadida. 1, 2, 3. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Okey. Okey, bagus. Okey, kalau saya dengarkan tadi ada gap sekejap. Macam ada senyap sebentar baru sambung bunyi qa. Okey, makna berhenti tapi tak ambil nafas. Kalau baca berhenti, kita pakai tanda waqaf, dia akan jadi waqaf sempurna. Walam yaj'al lahu iwaja. Saya ambil nafas, ini baru waqaf sempurna, sambung. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Itu kalau waqaf. Waqaf beza dengan saktah, waqaf ambil nafas, saktah tidak. Kemudian ada contoh lain dekat mana? Yasin. Yasin ni pun sama juga, dia kawan dengan tanda waqaf. Ni kalau baca ramai-ramai mungkin orang tak perasan. Biasanya orang akan berhenti kat sini. Tapi kita bacalah dengan saktah. Lepas ni boleh praktis. Baca ayat ni. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Okay, ayat ni panjang. Jadi kita baca waqaf boleh, saktah pun boleh. Okay. Ada soalan setakat ni? Okay, senyap je, insyaAllah okey. InsyaAllah. Saktah ni ada 4 je, dia tak banyak dalam Al-Quran, ada 4 je. Okay. Kalau dia kawan dengan tanda waqaf, kita waqaf ambil nafas tak masalah ya. Okay, dia tak jadi kesalahan. Nafas panjang ni. Betul. Saya pun tak lepas ni. Kalau saya berhenti. Okey, lebih baik lebih baik baca pendek, janji bacaan kita betul. Okey, jangan baca panjang. Daripada curi nafas. Betul. Daripada baca panjang tapi curi nafas. Okey, kita nak elak curi nafas tu sebab curi nafas tu boleh merubah makna. Once ambil nafas dah kira ayat baru. Okey, itu dia saktah. Kita tengok bacaan seterusnya, bacaan naqal. Okey, bacaan naqal. Yang ni pun satu sahaja dalam Al-Quran. Kalau lihat pada muka surat 516, surah Hujurat ayat 11. Okey. Kenapa bacaan naqal ni ada? Kalau perhatikan, lihat pada garisan merah. Puan Ramlah nak buka dulu. 516. Muka surat 516. Okey.
Jadi pada muka surat 516 tu cuba cari perkataan ni. Pada ayat berapa tadi? Ayat 11. Ayat 11. Okey, yang ni ba baris bawah B, jumpa hamzah bi'sa. Itu tak masalah. Yang masalah pada perkataan yang kedua ni. Ada alif kepala bujur ataupun hamzah wasal, lam baris bawah li, kemudian datang lagi sekali alif kepala bujur hamzah wasal, jumpa sin baru mim. Okey, jangan baca jangan baca is. Dia bukan is. Li, lam tu baris Lismi. lismu. 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 Salismu. Betul. Okey, jangan baca i. Memang dia ada alif. Alif tu sengit. Tapi baris bawah tu milik lam. Ini bacaan naqal. Bi'salismu. Bacakan. Salismu. Ismu maknanya nama. Okay, the name kat sini. Ya, ni dia tak ada apa-apa tanda. Jadi kalau baca jaga-jaga. Okay, jangan terbaca is. Dia bukan is, dia list. Okey, kita teruskan seterusnya. Okey, bacaan huruf shad dibaca sin. Okay, kali ni anda akan nampak ada huruf shad, atas dia sin kecil. Ni bukan saktah ya. Saktah duduk diam tinggi di atas huruf dan baris. Tapi sin ni duduk antara huruf dengan baris. Duduk bawah baris. Okay, terdapat huruf sin di atas shad, maka dibaca sin. Sebagai contoh, muka surat 39, surah Al-Baqarah ayat 245. Kalau tengok yang ni dekat bawah sekali. Okay, muka surat 39 tu kalau tak silap ayat baris yang terakhir. Okay, bawah sekali. Okay, ada huruf sin di atas shad. Kita ambil bunyi sin. Dibaca wayab sutu. Bacakan. Wayab. Jangan tebalkan huruf shad. Nipiskan bunyi su tu sebab kita pakai sin. Wayab sutu baru tebal. Wayab sutu. Boleh. Okay, su tu dibaca nipis. Kalau terbaca su tebal boleh tak? Boleh, tak masalah. Dia tak berubah makna. Okay, cuma lebih mudah kita baca huruf sin. Bacaan tajwid mencantikkan bacaan, lebih cantik bacaan dengan huruf sin nipis. Okay, ni ada satu lagi. Wayab sutu. Su tu lebih mudah. Kalau baca shad, wayab sutu, bunyi dia tak cantik. Wayab sutu wa ilaihim turja'un. Betul. Wa ilaihi turja'un. Okey, tu kalau kalau sin di atas shad. Okay, kes yang kedua masih lagi ada huruf shad dengan sin. Jika terdapat huruf sin di bawah shad, huruf shad bawah pula sin. Sin duduk bawah. Okay, yang ni nak baca mana, maka boleh dibaca dengan shad atau sin. Okay, kita boleh pilih salah satu. Shad boleh, sin pun boleh. Cuma kalau baca shad, bacaan tebal. Okay, sebagai contoh, kita baca dengan shad. Okay, makna tak berubah. Okay, bacaan sebutan tebalkan untuk huruf shad. Al-musaytirun. Al-musaytirun. Okay, soy. Bunyi dia tebal. Okay. Kalau nipis, al-musay. Kalau say kita pakai sin yang kecil kat bawah. Al-musaytirun. To tebalkan. Al-musaytirun. Ibni Ustazah tak payah berhentilah.
Jangan berhenti. Ni bukan saktah. Oh, jangan berhenti. Okey, saktah dia duduk kat atas, dia tak duduk kat bawah. Saktah duduk kat atas. Okey. Yang ini pilih salah satu. Sin boleh, sod pun boleh. Mana senang? Sin ke sod? Sod. Sod. Okey, ada. Musaytirun. Sod. Musaytirun. Musoi. Jangan lupa kawan dengan ya. Al-musaytirun. Ataupun al-musaytirun. Okey, ikut selesa. Cuma yang atas tu sahaja baca huruf sin. Okey, kalau bawah boleh, tak ada masalah kalau kita pilih salah satu. Okey, itu dia huruf sod dibaca sin. Yang ni pun tak banyak dalam Al-Quran tak banyak. Ada 3, 4 macam tu. Okey, dan yang terakhir adalah qalqalah. Qalqalah ni mencabar sedikit. Okay, qalqalah tu apa? Qalqalah maknanya lantunan. Qalqalah tu bahasa Arab, bahasa Melayu adalah lantunan. Okey, bila kita mengaji, ada tempat dia ada bunyi lantunan. Okay, bila sebut berkenaan dengan qalqalah, terus automatik ingat 5 huruf ni. Apakah huruf dia? Ba, jim, dal, qaf, ta. Okey, baju dah kotor. Baju dah kotor. Tu cara mudah ingat. Huruf-huruf qalqalah, huruf-huruf yang melantun, 5 baju dah kotor. Tapi orang Negeri Sembilan cakap lain. Okay, orang Negeri Sembilan dia tak cakap baju dah kotor, dia cakap baju dan kotor. Sebab dia kotor. baju dan kotor. Kotor. Okey, penting 5 huruf ni. Qalqalah adalah salah satu hukum tajwid, dia mencantikkan bacaan. Jadi qalqalah terbahagi kepada 3. Yang pertama qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra, dan yang ketiga qalqalah akbar. Okey, sughra, kubra, akbar. Okey, lantunan sughra, lantunan sederhana. Lantunan kubra, lantunan besar, dan yang terakhir lantunan akbar, paling besar. Kejap ya. Okey. Jadi yang pertama qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra apakah ia? Yang sederhana, huruf qalqalah berbaris mati asli di tengah. Okey, apa makna berbaris mati berbaris mati asli di tengah? Okey, kalau kita baca-baca kita jumpa huruf qalqalah ni, okey, asal dia duduk di tengah-tengah dan dia bertanda sukun. Okey, saya keluarkan contoh. Ini qalqalah sughra. Dekat sini tak nampak. Okey, kita tengok dekat sini surah Al-Masad. Okay, yang kat bawah ni QS ni. Okey. Yang ni. Kalau perhatikan yang ni huruf qalqalah dia huruf apa? Ba. Ba. Okey, yang ni huruf qalqalah dia adalah huruf ba. Okey.
Huruf qalqalah dia huruf ba. Lantunan untuk huruf ba bunyi dia ada be. Okey. Kalau perhatikan huruf qalqalah tu duduk betul-betul dekat tengah. Okey, yang ni kita panggil dia sukun asli. Huruf tu duduk di tengah-tengah dan dia memang asalnya adalah sukun. Kita lantunkan dia punya be tu sebab huruf ba lantunan dia be tu secara sederhana. Fi jidiha hablum mim masad. Bacakan. Jidiha habmin macam masad. Okey, jangan panjang. Mim masad. Masad tu pendek. Okey, ulang balik. Okey, fi jidiha hablum mim masad. Jidiha hablum mim masad. Okey, dia punya ada bunyi be. Jangan risau. Okey, ada orang baca dia tak nak, dia tahan bunyi be. Dia kata salah. Tidak memang dia berbunyi be. Okey, biasanya ba tak masalah. Bacaan lantunan yang biasa masalah yang dilantunkan pada huruf qaf dan juga huruf ta. Okey, kalau ba lantunan dia be, kalau jim lantunan dia adalah je. Aj. Cuba sebut aj. aj. Mesti ada je tu. Kalau dal lantunan dia de. Ad. Okay. Lantunan ni terjadi sebab huruf tu dia sukun. Okay, pertama sukun asli. Asal dia dah memang sukun ataupun dia mati. Okey. 3 huruf ni biasa tak masalah. Masalah biasa dilantunkan pada huruf qaf dengan huruf ta. Kalau huruf qaf bunyi dia ke. Aku. Dia ada bunyi ke. Kalau ta, at. Okey, huruf ta biasa orang terbaca de. Jangan baca ad. Kalau baca ad, huruf ta jadi huruf dal. Okey, bezakan. Ini huruf ta lantunan dia te. At. Lagi sekali. Betul. At. Okey. Kita tengok lagi satu contoh. Qalqalah sughra di tengah-tengah. Dekat mana? Dekat surah Al-Ikhlas. Okay, Al-Ikhlas ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga. Yang ni ada QS ni. Okay, kalau faham. Yalid wa lam Betul. Dekat situ ada huruf dal. Lantunlah dia secara sederhana. Lam yalid wa lam yulad. Bacakan. Lam yalid wa lam yulad. Okey, yang belakang ni bukan qalqalah sughra ke? Maksudnya qalqalah. Yang ni. Kita dah belajar qalqalah apabila huruf baju dah putus, mati kan, sukun. Okey. Untuk qalqalah sughra dia duduk dekat tengah-tengah yang warna biru. Okay, saya letak warna hijau. Adakah dia qalqalah sughra? Tidak. Kan. Sebab apa? Sebab dia duduk hujung. Betul. Sebab dia duduk hujung. Jadi poin penting dia untuk qalqalah sughra dia duduk di tengah-tengah ayat. Kita tak berhenti. Untuk yang dal yang kat hujung ni dia qalqalah juga tapi qalqalah lain. Nanti kita tengok. Okey, jadi yang dal ni qalqalah apa? Kita tengok qalqalah yang kedua, qalqalah kubra. Ni macam siapa yang pernah buat haji ataupun belajar tentang tawaf, dia ada. Tawaf ke? Tawaf ke? Tawaf rasanya. Okay, ada kubra, ada akbar, haji akbar. Okay. Jadi yang kat sini
Qalqalah kubra. Dia tulis huruf qalqalah berbaris hidup dimatikan kerana waqaf atau berhenti bacaan. Itu poin penting dia. Untuk qalqalah kubra, qalqalah besar, okey, kita kena tengok huruf qalqalah tu bila kita nak berhenti. Itu poin dia. Terjadi bila kita waqaf ataupun kita berhenti bacaan. Jadi apa perlu buat? Kita lantunkan bunyi lantunan qalqalah dia lebih kuat. Okay, sebagai contoh yang tadilah. Okay, daripada surah Al-Ikhlas yang ni. Lam yalid wa lam yulad. Yang dal yang dekat ayat hujung tu itu adalah qalqalah Kubra. kat sini. QK. Okey, yang hujung ni qalqalah kubra. Sebab apa? Okey, sebab kita berhenti. Itu poin dia, beza dengan sukra. Kubra sebab berhenti. Okey, jadi lantunan dia lebih besar. Lam yalid wa lam yulad. Bacakan. Lam Lam yalid wa lam yulad. Okey, jadi kena bezakan. Satu sederhana, satu besar. Okey, kalau perhatikan surah Al-Ikhlas ni dia berakhir dengan huruf dal. Qul huwallahu ahad. Ada bunyi dia. Huruf dal, huruf lantunan. Allahus samad. Sama juga ada bunyi dia. Okey, lam yalid wa lam yulad. Okey, bunyi dia besar. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, jangan risau. Memang dia ada bunyi de lantunan. Okey, satu lagi dekat mana? Surah Al-Falaq. Okey, surah Al-Falaq yang ni. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, kali ni bunyi dia adalah ke. Sebab apa? Sebab dia huruf qaf. Okay, kita cuba baca yang ni qalqalah kubra. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, tu tadi ada yang kurang bunyi ke dia. Lagi sekali. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Okey, kena ada bunyi ke kat hujung. Okey, sebab dia qalqalah besar, lantunan besar. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Okey, dia berbaris mati. Kita matikan sebab kita nak Khalaq. baru jelas. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kali ni ba sebab huruf ba. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Betul. Kalau huruf ba, ba. Kalau huruf qaf, ke. Kita nak berhenti ayat 4. Yang ni de, huruf dal. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Okey, ada bunyi de. Yang terakhir, qalqalah kubra juga ada de. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, tambah sikit lagi. Idza hasad. Ada de dia. Iza hasad. Baru dia dah bunyi de dia. Okay, kena ada bunyi de. Kalau tak ada, tajwidnya tak adalah, kurang tepat. Okay, kita nak baca macam mana Rasulullah baca tu sebenarnya satu sunnah. Okay, itu bacaan qalqalah kubra. Ada soalan setakat ni?
Okey, kalau Tapi tak dia ada, tak dengung kan Ustazah kan bila dia berhenti kan? dia tak dengung, dia melantun. Ahad. Kan dia tak ada dengung. Yang ni tak melibatkan dengung. Okey, melibatkan lantunan. Beza. Okey. Saya nak tanya huruf ta. Huruf ta mana tadi? Ni. Tabat. Huruf ta ada tak lantun? Tabat. Tabat yada. Tabat. Tiada. Okay, bat. Ada. Ada ke tak ada? Ada. Tak ada. Sebab huruf ba tak ada kat baju dah kotor ni. Oh. Huruf ta tak ada. Huruf ta tak ada dekat baju dah kotor ni. Okey. Jadi huruf ta tak ada lantunan. Jaga-jaga. Bila baca tabat yada bat. Tabat. Tabat yada abi lahabin tab. Okey, yang belakang ni ada lantunan. Nanti kita tengok. Okey, jaga-jaga. Jangan baca te. Jangan baca tabat. Okey, kalau kita ada te, dia jadi huruf to. Tu dah boleh merubah makna. Okey, Tabat yada abi lahabin. Tiada abil lakabil watab. Okey, ber. Yang belakang ni memang ada ber. Nanti kita tengok kokolah apa. Okey, terlihat dulu 5 minit sebelum kita sambung kokolah yang ketiga, kokolah akbar. Kokolah akbar ni mencabar sedikit. Okey, rehat dulu minum air, rehat. Nanti kita sambung. Khairul wasiyatu. Khairul wasiyatu. Khairul wasiyatu. Khairatil wasiyatu. Summa anzala alaikum
قد أخمت أنفسهم يؤمنون بالله خير خفية نرجع إليه تحويليا. Okey, boleh kita sambung? Boleh. Boleh, insyaAllah. Okey. Jadi kita tengok qalqalah yang terakhir iaitu qalqalah akbar. Qalqalah akbar, qalqalah paling besar. Okey. Tadi sughra sederhana. Okey, makna dia mati asli di tengah-tengah perkataan ataupun dia duduk di tengah-tengah. Kemudian kubra besar. Okey. Dia terjadi bila kita nak waqaf ataupun berhenti bacaan. Jadi dia punya bunyi lantunan dia tu lebih kuat berbanding dengan sughra. Sughra tadi lantunan dia sederhana. Okey. Dan yang terakhir adalah qalqalah akbar. Okay, akbar yang paling mencabar. Ini masalah sebut. Okey, akbar. Okey, akbar tu bagaimana? Huruf qalqalah dia hidup dan berbaris sabdu. Okey, point dia huruf qalqalah dia ada tanda sabdu. Okey. Kemudian berlaku waqaf pada huruf tersebut. Ataupun berlaku berhenti bacaan. Kita baca, kita nak berhenti jumpa dengan huruf qalqalah bertanda sabdu. Kita dah belajar bila nak berhenti kena matikan, tapi yang ni cara bacaan dia berbeza sikit. Okey, dibaca dengan melantun lebih kuat. Okey, sebagai contoh kita tengok yang ni. Surah Al-Masad tadi saya letak QA. Ini adalah qalqalah akbar. Kita baca, ada tanda waqaf nombor 1 tu. Okey, kita nak berhenti ada huruf ba. Huruf ba adalah huruf lantunan. Jadi tadi ada yang cuba baca tabat yada abi lahabin wa tab. Okey, itu salah bacaannya. Dia tak boleh watab. Tak boleh terus lantun ataupun jangan kuatkan. Watab. Tak boleh kuatkan. Tidak ya. Okey, cara baca. Okey, cara bacaan dia watab. Lepas tu dia kena senyap sekejap. Dia kena senyap sekejap, 2 jari gerak. Watab.
Be. Baru lantun dia punya be. Watab. Watab. Be. Seolah-olah be tu kita buat-buat dia. Okay, itu qalqalah akbar. Okay, cuba baca. Tabat yada abi lahabin wa tab. Bacakan. Tabat Yada yada abi. Abi watab. Tabat yada abi lahabin watab. Okey. Kenapa lantunan dia tu kita senyap dulu baru be? Okey, kita panggil dia, kita lambatkan sikit lantunan tu sebab saya share whiteboard. Okay, perkataan dia adalah wa ta dengan ba. Watab. Watab. Betul. Asal watabba. Tapi tak boleh baca ba, kita matikan dia. Baru datangkan 2 jari dulu. Okey, jari pertama, jari kedua, barulah dia punya be dia. Okey. Be dia tu kemudian. Kenapa be dia tu kemudian? Asal perkataan tu adalah begini. Saya letak warna hitam Yada abi lahabin. Okey, asal perkataan dia yang warna hitam sebenarnya. Wataba tu ada berapa? Ba tu sebenarnya ada 2. Okey, 1 ba berbaris sukun. 1 lagi ba berbaris atas. Okey. Sebenarnya tanda sabdu dia adalah 2 huruf yang sama. 1 bertanda, dia sorokkan. 1 bertanda sukun, 1 lagi dia ada baris. Apa? Okey. Jadi itu sebab bila kita baca watab ada 1, 2 jari baru be dia. Senyap. Watab. Hmm. Watab. Ini jari pertama. Sekejap. Ini jari pertama, yang ini jari kedua. Lepas tu barulah dia punya be dia. Okey. Dia tak terus lantun. Kalau terus lantun tu, kalau baca watab tu jadi qalqalah kubra. Tidak Dia qalqalah akbar watab. Okey, kita buat-buat. Itu dia qalqalah. Okey, perkataan yang famous lagi satu al-haq. Saya tulis. Satu lagi perkataan yang famous untuk qalqalah akbar adalah al-haq. Al-haq. Lam ha qaf. Al-haq. Al-haq. Yang ini pun sama juga. Bila nak baca, okay, dia ada jari pertama, jari kedua, baru kita ke-kan dia. Sebab ni huruf qaf, jadi kena ke. Al-haq. 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 Ke. Okey, ke. Al-haq. Dia ada kena senyap. Okey. Al-haq. Okey, kita pergi balik pada slide saya. Rasanya ada satu lagi contoh. Dekat sini. Surah Al-Asr.
Okey, kita baca. Ada orang ayat terakhir tu dia agak panjang. Dia berhenti dekat sini. Ni tadilah yang saya kata tadi. Al-Haq. Okey, kalau kita berhenti pada kat sini. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa Watawasau bil haq. Watawasau bis sabr. Okey. Sabar. Ada bunyi ra sikit tu. Sabr. Okey. Kalau kita berhenti dekat hak tu, wa tawasau bil haq. Okey, cuba bacakan. Watawasau bil haq. Okey, ada bunyi senyap sekejap baru bunyi ke. Okey, tadi berhenti yang hujung tu wa tawasau bis sabr. Okey. Dia jangan baca wa tawasau bis sabr. Okey, dia ada ber tapi ber dia bukan yang terakhir. Huruf ra tu masih berbunyi. Sikit je. Watawasau bis sabr. Okay. Sabr. Ber baru ada bunyi ri sikit. Sabr. Yang ni qalqalah apa? Untuk yang ni qalqalah sughra. Okay, sebab dia masih lagi di tengah-tengah, dia bukan yang terakhir. Okay, kalau baca ayat pertama pun sama juga. Wal asr. Okay, dia ada bunyi ri sikit. Wal asr. Wal asr. Okay. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Ada bunyi ra sikit. Innal insana lafi khusr. Okey, khusr. Ada bunyi ri sikit ataupun re. Khusr. Okey, itu dia 3 hukum qalqalah. Qalqalah akbar yang paling besar, dia ada senyap sekejap baru dilantunkan. Ada soalan tak untuk qalqalah ni? Okay. Jadi jaga-jaga untuk huruf qaf dan juga huruf ta. Okay, satu lagi huruf dad. Huruf dad ada lantunan tak? Huruf dad yang ni. Tak ada. Tak ada Kalau kita baca ad, jangan baca ad. Ad. Okay, dia tak ada de. Sebab dia bukan qalqalah. Huruf kaf pun sama je, kaf. Jangan baca ke, tak ada ak. Dia ada angin keluar je. Ak. Okey. Okey. Jadi itu sahaja sebenarnya untuk kelas tajwid kita. Sebenarnya kita dah habis dah. Kita masih ada masa. Kita buat ulang kaji sedikit. Okay. Ada apa-apa soalan tak untuk mana-mana hukum? Saya terangkan kalau ada soalan. Ustazah, yang bacaan wakaf di hujung kalimah tu kan? Yang tanwin tu kan? Kalau kita berhenti tengah ayat pun kita still baca hakimah kan? Betul. Jadi ada tempat berhenti. Okey. Bukannya bila hujung ayat je kita baca hakimah kan? Okey, saya faham. Okey, mana tadi? Bacaan waqaf di hujung kalimah. Apa yang ni? Yang ni perkataan yang ni kan? Hakimah. Tadi ma, kalau dia dekat tengah-tengah, dia bergantung pada hukum. Okey, tengok tanwin tu. Tanwin tu jumpa apa? Okey, kalau perhatikan dalam hukum ma'iwat, hakiman alima. Okey. Ni lebih kurang.
Aliman hakimah. Kalau dekat hujung, kita jadikan dia satu baris ma. Kalau dekat tengah-tengah, kita kena letak dia sebagai tanwin. Aliman. Tanda tanwin, kalau kita faham, dia akan jatuh hukum. Izahlah kat sini. Dia kena Aliman hakimah. izahah halki. Dia akan baca sebagai izahah halki. Macam ni kan Ustazah, macam surah Hud ni kan? Surah Hud. Surah Kalau Fina do'ifan ke do'ifah? Sebab dia ada tanda wakaf berhenti dekat situ. wakaf berhenti. Ayat berapa tu? Ayat 90. Ayat 90. Surah Hud. Muka surat? Muka surat 232. 232 ya. Sekejap ya. Astaghfiru rabbakum. Boleh bacakan lagi sekali ayat tadi? Qalu ya Syuaibu. Okey. Yang ni Ustazah. Okey. Ini bukan ayat 90, ni ayat 91. Dia ayat dulu satu. baru nambah. Terbaca tadi ayat 90 tak ada. Okey. Ingat bila mengaji ayat dulu baru nambah. Okey. Yang ni dekat pekan. Okey. Fina dhaifan. Betul? Okey dekat sini. Okey, soalan ni dekat sini. Kalau saya berhenti, kalau kita berhenti. Okay. Kalau kita berhenti, dia jatuh hukum mat iwad. Okey, dia akan baca sebagai dua harakat. Okey, kita buang dia satu tanda. Sebab apa? Inna saghifah. Sebab apa? Sebab dia ada tanda wakaf tu. Okey, tapi kalau kita abaikan wakaf ni, kita tak pakai, dia akan berbeza hukum. Dia akan jadi hukum apa? Dia akan jadi hukum idgham. Okey, kalau kita tak berhenti, dia jadi idgham. Idgham apa ni? Siapa tahu idgham apa? Kalau tak berubah. Yang ni akan jadi idgham bi hunnah. Bi gunnah. Betul, ni idgham bi hunnah. Dia akan baca jadi do'i. Walau. Walau. Betul, ini jadi IBG. Masuk bunyi tanwin ke dalam waw. Jadi ada bunyi waw. Do'i wala. Wala. So saya silap baca rasa sebab saya baca dua tanwin. Do'ifan. Macam tu. Kita sambung. Saya tak buang satu baris. Tak, maksudnya yang tu yang tak buang dia satu baris tu puan baca sambung ke berhenti? Saya berhenti. Berhenti. Betul. Kalau berhenti jangan baca do'ifan. Tu biasa kesalahan yang berlaku untuk mat iwad. Saya salah sebab saya tak buang satu baris. Okey. Ni dah Kalau belajar. berhenti jadi satu baris. Betul. Kalau berhenti jadi satu baris. Do'ifa sebab hukum mat iwad. Kalau huruf hamzah tanwin atas. Katakanlah dia berakhir dengan hamzah. Okey, kejap ya. Sebagai contoh. Saya tahu kat mana. Inna lanarqa fina dhaifah. Walaula rahtuka larajabna.
Okey, kalau kes tanwin macam ni, sekejap. Kes berhenti ya, kita nak berhenti ada 2 baris atas. Okey, seperti di sini. Fakihatin kasirat. Inna ansa nahunna insa. Okey, kalau yang ini. Okey, yang ni hukum mat iwad juga. Insya'a. Betul. Bila kita berhenti baca insya'a. Berapa? A 2 harakat. Insya. Jangan baca insya. Jangan matikan hamzah. Ini mat iwad ni. Insya'a. Tu. Okay, seolah-olah dia ada alif kat sebelah, jatuh hukum 2 harakat. Insya'a. Kalau perhatikan surah Al-Waqi'ah ni dia berakhir dengan mat iwad. Lagi dekat sini. Ni pun sama juga. Kalau kita bukan kat sini. Kat atas ni. Kat sini. At-roba habis. Ni Roba. untuk at. Okey, jangan baca at. Tak ada. Roba. Okey, dia berakhir dengan mat iwad. Tapi ada tempat hamzah tu dia letak baris. Hamzah tu dia letak alif sebelah. Dia letak kat sini. Di sini pun sama juga. Di sini ada hukum mat iwad. Ni kalau kita berhenti salaman. Yang mula-mula tu man. Tanwin jumpa dengan sin. Okey, man kita baca tanwin. Tapi ni hukum ifak. Salamang salama. Belakang jadi ma. Mat iwad. Salama. Illa fi salamin salaman. Okey. Ada soalan lain? Okey, saya nak tanya kalau yang ni, kalau berhenti dia jadi apa? Saya highlight. Idza waqatil waqi'ah. Okey, ayat yang ke-7. Kalau kita berhenti wa kuntum azwajan salasa. Salasa. Kenapa baca salasa? Ambil satu. Marbutah. Sebab dia ta marbutah, betul. Walaupun dia tanwin
Tapi kalau ta marbutah, bila berhenti tukar jadi ha. Okay, dia punya identiti ta tu dah hilang. Okay, jangan baca salah, sata, jangan dibaca ta. Ta tu tak ada. Oh. Salah tak. Salah, sah. Salasa. Salah sah. Okay. Jadi jaga-jaga yang bila kita baca, kadang-kadang kita dengar orang baca, orang lain baca cantik.